Dalam arena casting, antara spinning dengan baitcaster, antara kedua-dua reel ni, mana satu yang lebih mudah dikendalikan dan mana satu antara kedua ni yang dapat keputusan yang lebih optimum berdasarkan performance waktu kita gunakan mesin-mesin tersebut. So hari ini aku akan kupaskan apakah kelebihan dan kekurangan kedua-dua mesin ini untuk aplikasi casting. Kita lain intro kejap. Woi, woi. Ops. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ini 11 Ramadan, 4 Mei 2020. Kita sekarang berada di PKP fasa keempat. Okey, tetapi sebelum ini kerajaan telah mengumumkan yang mana PKP kita sudah menjadi PKPB. Tetapi di Sabah masih tertakluk kepada PKP yang lama, bermakna PKP di Sabah hanya akan tamat pada 12 Mei nanti. Jadi belum boleh keluar mancing lah. Okey, jadi topik hari ini aku nak kongsikan apakah kelebihan dan kekurangan baitcaster dan juga kekili spinning dalam aplikasi atau segmen memancing casting. Seperti yang kita tahu, okey, spinning, kita mulakan dengan spinning. Spinning adalah satu reel yang very kata universal, yang mana reel ini boleh digunakan hampir ke semua aplikasi memancing, segmen memancing. Okey, kita boleh gunakan reel spinning untuk main bottom, kita boleh untuk main casting, kita boleh buat main popping, jigging, apa lagi, main surf cast dan sebagainya. Semua boleh digunakan menggunakan reel spinning. Baitcaster adalah satu mesin yang dicipta hanya khas untuk permainan casting. Antara kedua-dua reel ni, dua-duanya boleh digunakan untuk bermain casting. Tetapi apakah kelebihan dan kekurangan antara kedua-duanya? Okay, sebelum kita cerita pasal kelebihan tadi, aku nak bagi tahu dulu apakah maksud casting ataupun pemahaman terhadap sukan ataupun segmen memancing casting ini. Casting ni adalah satu aplikasi memancing yang mana kita menggunakan aplikasi yang kita baling dan tarik. So kita cast. Maksud cast adalah kita baling tarik. Okay, casting ni tidak tertakluk hanya menggunakan artificial lure sahaja. Guna umpan hidup juga boleh dikira casting juga, asalkan dia baling dan tarik. Casting ini adalah kemampuan seorang pemancing untuk menghantar umpan ataupun gewangnya tepat ke sasaran ataupun ke strike zone. Jadi ini adalah maksud casting. Sebab casting ni kita cari ikan, bukan ikan cari kita. Kalau bottom kita tunggu ikan datang kan. Sebab tu kalau main bottom perlukan umpan yang bau, umpan yang ada tarikan dan sebagainya. Tetapi casting ini kita perlukan umpan ataupun gewang yang ada action. Sebab itu kita nak tarik ikan ataupun kita nak pengaruhi ikan, kita pergi masuk ke kawasan strike zone dia. Okay, itu maksud casting, kemampuan menghantar gewang paling rapat ke strike zone. Kita ambil kelebihan untuk baitcaster dahulu. Okay, baitcaster ni adalah satu mesin yang dicipta khas untuk permainan casting, yang mana pelbagai teknologi dan juga pelbagai mekanisme-mekanisme yang canggih dimasukkan ke dalam reel baitcaster ini. Okey, ini contoh baitcaster. Reel ini mempunyai pelbagai sistem yang kecanggihan. Semakin hari semakin lama semakin canggih. Reel ini telah diimprovise dan semakin maju semakin lama semakin canggih dan inilah semakin moden. Okey. Antara kelebihan baitcaster, pertama sekali proses kita mancing, kita casting itu lebih pantas kerana stepnya itu lebih cepat. Dia hanya perlu tekan tambah dan terus cast. Prosesnya lebih cepat. Okey. Antara kelebihan yang lain adalah bila kita guna baitcaster, penerbangan gewang itu lebih lancar lagi. Sebab baitcaster dia mempunyai line guide yang lurus. Okey, dia keluar terus lurus, terus pergi ke ring guide, kita punya rod guide kan. Jadi dia terus lurus. Jadi pemergian atau penerbangan gewang itu lebih lancar, cepatlah. Okey. Seterusnya, bila kita guna baitcaster ini, pengendalian kita terhadap kita punya equipment lebih selesa dan kita akan dapat balingan yang lebih tepat, accuracy yang lebih tepat, jarak yang lebih tepat. Okay, kita mudah untuk kawal kita punya balingan jika kita pakai baitcaster. Okay, antara kelebihan yang lain, baitcaster ini lebih ringan. Okay, baitcaster berat dia sekitar 180 sehingga 270 gram. Lebih kurang itu sahaja beratnya.
tetapi saiznya tidak banyak berbeza. Dia tidak macam spinning. Spinning dia ada saiz 1000, 2000, 3000, 2500 kan, 3000, 4000, 5000. Semakin besar saiz reel itu, semakin heavy dia punya penggunaan dia. Maksudnya tujuan dia untuk penggunaan lebih berat. Tetapi baitcaster, kita tak dapat nak beza melalui saiz. Sebab kalau kita boleh kata reel yang untuk medium, reel untuk finesse, reel untuk heavy, lebih kurang sama saja saiz dia. Yang membezakan kalau reel baitcaster ni, dia beza dari segi kekuatan drag, kedalaman spool. Okay, ini topik lain. Itu beza kalau nak bezakan antara reel yang heavy, medium, finesse dan sebagainya untuk baitcaster. Tapi dari segi saiz, dari segi berat, tidak banyak beza. Sebab itulah penggunaan baitcaster, even kita pakai untuk penggunaan yang heavy, kita target ikan yang heavy, main di heavy cover, kita pakai equipment yang heavy, still tidak seberat kita pakai spinning. So itu antara kelebihan baitcaster. Apakah pula kelebihan spinning? Ting 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 ting. Okay. Spinning, isu dia bila kita cast tidak akan berlaku bihun goreng. Kita tidak akan berlaku backlash. Ini kelebihan spinning. Kita baling lanjut macam mana pun dia tidak akan backlash. Itu salah satu kelebihan spinning. Yang kedua, spinning boleh baling gewang micro. Okey, gewang micro ni gewang yang besar 5 gram ke bawah lah. Spinning adalah satu reel yang sangat efisien, sangat efektif untuk membaling gewang micro. Tapi reel yang kecil lah. Macam ini, reel ni saiz 4000. Okay, biasanya kita akan pakai saiz antara saiz 1000, 2000, 2500 untuk baling-baling gewang micro. Okay, ini kelebihan spinning. Kemudian, spinning harganya lebih murah. Spinning harganya lebih ekonomi daripada baitcaster. Harga spinning kalau dibandingkan dengan kekili baitcaster, kekili baitcaster paling murah dia harga sekitar 150 ke 200. Itu yang paling murah. Tetapi kalau kita ada duit sebanyak itu, kita beli baitcaster, kita akan dapat baitcaster yang low end ataupun kelas rendah. Tetapi kalau kita ada duit tu, duit sebanyak yang sama, 150 ke 200, bila kita beli spinning, kita boleh dapat reel yang middle end lah. Boleh kata middle end lah. Okay? Yang baik sikit lah. Itu antara kelebihan spinning. Apakah pula kelemahan? Okey, kelemahan baitcaster. Baitcaster ini ada kelemahannya, iaitu bila kita tidak pandai mengendalikan baitcaster ni, terutama bagi pemula, beginner kan, dia tak pandai lagi nak control baitcaster ni, dia akan menyebabkan selalu jadi backlash lah. Yang mana bila kita jadi backlash ni, kita akan jadi stress lah, kita frust, kita kata aduh, dah jadi tak syok mancing. 10 kali baling, 9 kali backlash, 10 kali baling, 11 kali backlash. Jadi ini yang membuatkan perkara orang kadang-kadang, certain orang dia tak suka pakai baitcaster. Antaranya itu sebabnya. Okay, bila dia tak pandai nak faham dan juga setting baitcaster dia dengan baik lah. Okay, antara kedua, kelemahan baitcaster kedua, dia tidak boleh baling gewang micro. Contoh, kalau sekarang ini reel ini adalah reel heavy. Reel heavy tidak boleh baling gewang micro. Dia takkan pergi punya. Paling-paling pun dia terbang dekat aja. Ataupun kalau dia boleh terbang pun dia tidak tepat. Tetapi kalau spinning, even kalau kita pakai reel ini besar, kita hanya tukarkan tali ini kepada tali halus, maka gewang kecil boleh dibaling. Tidak ada masalah. Itu kelemahan baitcaster. Okey, tetapi engineer manufacturing dia telah mengeluarkan baitcaster yang mampu membaling gewang-gewang micro. Tetapi ia menjadikan BC menjadi kelemahan yang ketiga, iaitu harga untuk BC yang boleh baling gewang micro, reel finesse ini lebih mahal dan sangat mahal lah. Rata-rata semua atas 1000. Boleh tengok contohnya Daiwa Pixie, Shimano Aldebaran BFS, Shimano Kakata Conquest BFS, Conquest 51S, 50S, Cardiff 51, 50S. Okay, banyak. So ini reel semua ada atas harganya atas 1000 dan malah ada yang harga atas 2000. Lagi finesse dia, lagi fine tune, lagi mahal. Okay, so ini kelemahan baitcaster. Apa pula kelemahan spinning? Okay, spinning kelemahan dia pertama sekali, proses untuk mengendalikannya lambat. Bila kita nak casting, kita nak proses nak kena kendalikan dia lambat. Kita kena tarik tarik tali, buka bell arm dan cast. Proses ini memakan masa mungkin 1 ke 2 saat. Kalau tak pro mungkin lebih lagi. Kalau pro mungkin dapat 1 saat. Okay, ini antara kelemahannya. Tapi dia nak dibandingkan dengan baitcaster, yang mana kita tak perlukan proses itu, tarik tali, buka bell arm dan sebagainya. Kita hanya perlukan 1 tangan dan kita terus cast. So mungkin dia boleh jimat setengah saat atau 1 saat.
ia amat berguna. Ia amat, orang kata alah apalah sangat nak beza satu saat, tetapi ia amat berguna untuk permainan side casting. Side casting ni adalah permainan yang mana bila kita nampak ikan baru kita baling. Kita target, kita nak, biasanya kita main toman lah side casting ni. Nampak dia timbul baru kita baling. So itu adalah side casting, kita nampak baru baling. Okay, biasaannya side casting spinning memang akan kalah teruk sebab dia lambat. Ikan toman naik, baru naik, dia naik kecil timbul, backcaster dah sampai, dia baru nak baling, lambat. Baru nak lontar, backcaster menyumpan dah sampai. Biasanya backcaster akan strike dulu. Okay, antara lain spinning ini kelemahannya adalah dia tidak dapat balingan yang sharp, dia tak dapat balingan yang straight. Biasanya balingan spinning ini dia akan loop, dia akan naik atas gitu. Tetapi backcaster dia boleh pergi straight sebab dia ada bantuan kata bearing dan juga memang bantuan bearing dan cara balingan itu dia membantu dia pergi straight begitu. Tetapi kalau spinning kebiasaannya dia akan pergi melondar. Kata cikgu saya melondar. Dia loop gitu. Jadi dia lambat. Okey, dia lambat. Dan juga antara kelemahan spinning ni, tali tu keluar lambat. Dia tak selaju backcaster. Backcaster spool ini ada bearing. Tetapi kalau spinning, spool dia statik saja macam tu. Tali keluar begini kan, tali keluar begini. Dan bila tali ni keluar, dia berpusing-pusing. Dia masuk kat ring tu kan, dia berpusing-pusing. Dia akan melambatkan perjalanan gewang itu untuk sampai ke sasaran lah. Jadi dia lambat sikit, tu kelemahan spinning. Dan satu lagi antara kelemahan spinning, dia still juga lambat. Kita nak stop kan gewang, kita baling kan, so pokok. Wah, kita huru hara sikit lah. Biasanya gitulah. Tapi kalau pro mungkin tak huru hara sangat lah. Tapi kalau yang biasa-biasa memang huru hara lah. Macam aku kalau biasanya memang macam tu lah. Jadi dia agak lambat berbanding dengan backcaster. Bila kita cast, kita baling, terus je kita tam, maka gewang tu pun berhenti. Antara lain kelemahan spinning adalah ketepatan balingan itu amatlah kurang. Kerana macam saya cakap tadi, dia perlukan, bila kita lontar tu dia loop macam tu. Jadi ketepatan balingan itu amatlah kurang bila kita guna spinning. So itu antara kelebihan dan kekurangan yang ada pada kekili backcaster dan juga kekili spinning. Jadi apa tujuan video ini aku buat? Tujuan dia adalah hanya untuk memberikan perbezaan di antara backcaster dan juga spinning. So adakah mesti casting pakai backcaster? Tidak semestinya. Dia bergantung pada individu. Ada orang yang memang tak suka pakai backcaster, go on pakai spinning. Ya, ada juga kalau orang kata aku pakai spinning lebih mahir daripada pakai backcaster, lebih tepat dan sebagainya, teruskan. Kerana kita casting ini tujuan utama kita, pertama kita cari ikan, dan kedua kemampuan kita meletakkan gewang ke strike zone. So kalau kita pakai backcaster, kita pakai spinning, kita boleh hantar gewang lebih tepat, lebih sharp berbanding backcaster, maka teruskan saja. Okay, teruskan saja pakai spinning, tidak ada masalah, tidak ada isu pun sebenarnya. Yang penting apa yang kita pakai itu kita faham kita punya keseluruhan equipment, dan ianya kata boleh membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih optimum dalam kita punya aplikasi ataupun kita punya aktiviti pemancingan seharian. Okey, jadi itu saja geng, hari ini aku nak sharekan antara kedua-dua beza ini. InsyaAllah kita akan berjumpa ke video-video yang lain. Tengoklah macam mana, sebab aku masih belum tak boleh keluar rumah lagi. Masih ada 8 hari lagi untuk duduk di rumah selagi belum habis PKP ini. So siapa yang dah di luar sana yang dah boleh keluar mancing, tolong jaga kesihatan, jaga jarak macam mana pun, walaupun kita seronok, kita memenuhi hobi kita. So ingat, masih ada lagi orang kita sayang di rumah. So kita macam mana pun hati-hati, jaga kebersihan, sentiasa prihatinlah dan peka terhadap sekeliling kita. Okey, itu saja. Moga kita jumpa lagi ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Kita jumpa akan datang. Ciao.